saya cari hurai matlamat pengurusan alam sekitar. Sebab dalam related knowledge ni tak ada sebut pasal pengurusan alam sekitar. Di sini tak ada. Sebab kena ingat JPNPB tadi, kita adalah WA1 satu set. Dekat WA1 tu tak mention lagi pasal alam sekitar. Yang dia mention adalah pasal Rules and Regulation Company. Dalam tu ada internal punya Rules and Regulation dan ada juga external. Okey, untuk external ni, so Puan Mahdi kata ni dah tak ada. Kenapa ada di sini? So bila yang ni sepatutnya yang kita kena masukkan adalah terangkan peraturan-peraturan badan penguat kuasa. Okey. Penguat kuasa terangkan peraturan-peraturan badan penguat kuasa berkaitan perniagaan kenderaan motor. Yang pertama kita dah cover kat atas. Internal ni melibatkan company sahaja. Rules and Regulation Company. So kita dah buat kat atas ni. Terangkan peraturan-peraturan syarikat berkaitan perniagaan kenderaan motor. Okey, yang kedua yang eksternal ni kita kena terangkan peraturan-peraturan badan penguat kuasa berkaitan perniagaan kenderaan motor. Kenapa dia kata peraturan-peraturan? Sebab kalau kita baca balik dekat Refine Koku ni, dalam Refine Koku ni dah dinyatakan ada DOE, ada KPDNKK, ada DOSH, ada JPJ, ada Local Council Requirement. So semua ni bila dah dimasukkan dalam NOS, semua ni kita kena bawa masuk. Kita tak boleh tinggal satu pun. Tapi bila kita semak di sini, dekat WIM ni, yang akta perlindungan ni, okay, saya tak boleh buka kat sini. Saya kena buka dekat nota. Ni mana nota kita? Kertas penerangan Ni tiga-tiga dalam mengajar. Salah. Tak buka kita penerangan dia. Terpaksa buka tu. 1-3. Tiga-tiga kenapa dia tak nak buka 1-3 tu? Baru buka. Ini 1-3. Ini 1-3. Okey. Okey. Okey, kalau tengok di sini, perkara pertama betul dia bagi general punya penerangan. Apa itu peraturan-peraturan berkaitan ni? Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perniagaan kenderaan motor bagi general punya statement dulu sebab dia keterangan general. Tapi tiba-tiba dia dah masuk akta perkhidmatan bomba. Akta perkhidmatan bomba ni dia adalah eksternal. Dia dah punya pelan mengajar. Awak duduk mana pelan mengajar tadi? Ni. Ni ikut yang padam-padam sebenarnya dia tak safe. Susah ni. Ini yang kita check pada lesson plan tadi sebab AIMS ada di lesson plan. So, pertama terangkan peraturan-peraturan syarikat berkaitan dengan perniagaan kenderaan motor. So, kat sini dekat sini kalau ikutkan benda yang kita nyatakan dalam lesson plan, terangkan peraturan yang ni ada. Okey? Ada. Tapi kita terus masuk kat sini Akta Perkhidmatan Bomba 1998. Akta Perkhidmatan Bomba 1998 ni sebenarnya adalah eksternal.
dia dah termasuk kepada eksternal. Yang atas yang perkara pertama ni adalah internal ni pasal company dulu. Company polisi, dia punya quality control company tu, company punya manual safety. Itu yang kita tak jumpa dalam ni. Yang ni adalah, yang ni. Nah, 1.2 ni, aspek-aspek keselamatan ni, persekitaran ni, ini adalah company polisi. Adalah elemen-elemen yang ada yang kita perlu jelaskan untuk company polisi. Internal yang pertama ni. Ini dulu kita kena buat nota. Okey. Ini kalau kita baca aspek-aspek keselamatan ni adalah salah satu daripada company polisi. Apa lagi company polisi yang kita tahu, yang kita boleh kenal pasti? Okey. So, EMS ni, Environmental Management System ni, ini untuk pengurusan apa ni? Alam sekitar kot. So, bila kita tengok ni, ini juga adalah elemen eksternal. Pengurusan alam sekitar. Mungkin dia salah satu yang local council punya requirement lah. Lepas tu gambaran elemen ISO ni. ISO ni dalaman. Dia adalah company polisi. Sekarang ni dia pelaksanaan pembangunan ni dia mix tau. Antara internal dengan eksternal. Dan yang kami semak juga, kenapa wujudnya garis panduan pembinaan papan iklan dan perlindungan insurans. Sedangkan di sini hanya nak type of regulation tentang compliance for company dari segi internal dan external. Dia tak ada kaitan dengan dua elemen ni. Kita cerita detail ni. Saya seawas kat sini tinggi kalau tak silap saya. Tapi dia tak ada kaitan dengan WA1. Okey, dekat sini clear tak? Soalan saya seterusnya, sebab benda ni, konten ni, apa yang kami nak minta tuan-tuan faham kat sini, masa bangunkan WIM, benda pertama yang kita kena pegang adalah refine koku kita. Kalau dalam nota tu kita rasa penting untuk tambah, contohnya pasal iklan ni, saya tak kata salah. Kita nak tambah dalam nota, kita nak ajar pada pelajar. Tapi dekat refine koku ni, kita kena masukkan dia. Itu tujuan buat review and refine tadi. Tapi kalau dekat refine koku ni, kita tak masukkan, tapi dalam nota ada. Tak boleh lah. Okey? Ini satu perkara. Saya nak tanya tuan-tuan untuk pembangunan AIMS. Jujur sangat saya nak minta semua maklum sebab ada a few yang kita ada lagi yang masuk. Ada a few yang kita nak discuss hari ni sebab saya Puan Anissa sebenarnya nak orang kata macam mana nak stop dulu ni? Tak nampak dah pula. Stop. Okay. Sebab dari segi saya di Ibu Pejabat Puan Anissa, kami nak tahu tuan-tuan clear tak? First step yang saya nak tanya, macam mana nak bangunkan AIMS? Saya buka dulu sesi discussion sebab next saya kalau tak clear, kita maklum kita explain balik macam mana nak bangunkan AIMS. Boleh tak? Semua tutup ni suara. Clear tak clear untuk bangunkan AIMS? Kalau clear bangunkan AIMS, kita nak pergi seterusnya.
Itu dulu pertama, sebab bila once kita nak bangunkan aims kita tak clear, okey, kalau tak ada saya terus macam ni, saya anggap semua dah tahu, kita revision. Okey, aims yang ni saya kena share, kita tengok tadi kan JPMPB tadi, macam mana kita nak createkan aims. Okey. Base kepada JPMPB tadi ni, kita dah tahu ini aims dan kita tahu dia adalah tunggal. Tunggal ni maknanya satu WA, satu set dia. Yang ni pun tunggal. Yang ini adalah kombinasi. Perasan tak? Kalau tengok yang WA 3, 4 dan 5, dia digabungkan dan menghasilkan satu modul. Ada tak dekat GMTI? Ada tak yang macam ni berlaku? Sunyi ya. Kita tak tahu. Faham tak faham ni? Ada tak tuan-tuan? Sebab auto kita ada jumpa. Tapi GMTI ada tak berlaku macam ni? Untuk kes satu-satu, maknanya satu-satu ni maknanya satu WA, satu set. Untuk kita bangunkan aims, kita semak kepada dia punya RK. Dalam RK ni, apa yang dia nak kita hasilkan? Ambil aims yang dominan dia. So dia nak kita buatkan, dia nak kita ajar tentang pembangunan rules and regulation untuk dalaman company dan untuk juga luaran, daripada rules and regulation daripada badan penguatkuasa setempat. Dalam masa yang sama, dia nak kita ajar pelajar untuk bangunkan report. So di sini kalau kita tengok aims, kalau kita tengok aims yang perlu dibangunkan, kenapa dia jadi macam ni? Naik ke dia? Jadi 2 page. Okey. Okey. So daripada asalnya yang ini, saya tak ialah warna merah tu orang confuse. Saya letak warna asal dia balik. Yang ini tadi, kenapa asalnya saya merah? Sebab benda ni tidak ada dalam review and refine kita. So bila benda tak ada tadi, saya keluarkan dia merah. Asalnya memang ada 4 aims yang telah dibangunkan. Terangkan peraturan berkaitan perniagaan motor, huraikan matlamat pengurusan alam sekitar, jelaskan garis panduan pembinaan papan iklan dan perlindungan insurans, nyatakan prosedur penubuhan bengkel kenderaan. Okey, ini aims yang untuk WA1. Tapi aims WA1 tu, kalau ikutkan hanya satu je yang kena. Terangkan peraturan-peraturan syarikat berkaitan perniagaan kenderaan motor. Aims yang kedua, perlu bila dah semak itu, kita jumpa balik dan aims yang dapat kita buatkan di sini adalah terangkan peraturan-peraturan badan penguatkuasa berkaitan perniagaan kenderaan motor. Sebab kita nak cover yang intent external tadi tu. Dan aims yang ketiga, kalau kita tengok pada perkara 1.2, bila tengok pada 1.2 adalah perlu sediakan laporan. So aim kita yang ketiga adalah pelajar-pelajar mesti boleh menyediakan laporan berkaitan dokumentasi perniagaan kenderaan motor. 3 aims je kita perlukan. Tak perlu kita senaraikan banyak aims. Aims sebenarnya kalau yang cantik, dia rujuk kepada 2 related scale yang tersenarai. Sebab kalau ikutkan dia ada 1.1, 1.2 saja. Tapi dalam 1.1 tu, aims dia kita tak boleh gabungkan. Terangkan peraturan-peraturan syarikat dan peraturan badan penguatkuasa tak boleh. Sebab dia 2 benda yang berbeza. Kalau digabungkan tadi, dia jadi macam tadilah. Dalam syarikat ada badan penguatkuasa, ada itu, dia dah jadi mix.
Sebab tu Puan Mahani cadangkan bila saya diminta dia review balik apa semakan kita, dia cadangkan untuk perkara 1.1 AIMS tu pecah pada 2. Sebab badan penguatkuasa sendiri besar, apa benda nak di-cover, dan company tu sendiri besar dia punya peraturan dan legals yang kita nak cover. Sebab tu Puan Mahani minta kita pecahkan AIMS untuk yang pertama. Okay, ini yang saya kata 2 tadi. 1, kalau ikut logik hanya ada 2 AIMS sahaja. Sebab pembangunan AIMS bagi modul 1-to-1 tadi, WA jadi satu modul adalah rujuk kepada related knowledge. Okey, bagaimana pula kita nak bangunkan AIMS bila modul itu digabungkan? Maknanya tadi kan kita ada WA3, WA4 dan WA5. Okey, macam mana kita nak buat ni untuk 3, 4 dan 5 ni? So, bila nak bangunkan AIMS, bila kita belajar dengan JPK nak bangunkan AIMS, kita perlu rujuk related knowledge. Tapi bila mod WA melibatkan pergabungan WA jadi satu modul, kita nak bangunkan AIMS dia, kita kena rujuk work activity yang nak dihasilkan. Okay? So maknanya kalau secara logik kita nampak kat sini untuk WIM yang ketiga tadi, set WIM yang ketiga, kita ada 3 juga dia punya aim. Sebab dia gabung, kita rujuk work activity. So kita ada plan rules and regulation corrective action, satu corrective, monitor rules and regulation compliance, dan yang ketiga kita, ni nombor 5 dah. Yang pertama, plan rules and regulation preventive dulu. Yang kedua, corrective. Dan yang kelima adalah monitor rules and regulation compliance. So, kita buat AIMS yang pertama, nak apa rules and regulation untuk pembaikan korektif. Lepas tu untuk preventive, bahasa Melayu dia apa prevent. Pencegahan. Okey, plan and rules untuk pencegahan, plans and rules untuk pembaikan, dan yang ketiga macam mana kita nak monitor. Pelajar mesti boleh buat pemantauan. Itu 3 aims yang kita kena bangunkan. Clear tak kat sini? So, bila nak bangunkan konten dalam pula, baru kita rujuk detail related skill dan related knowledge. Okey. Dan Puan Mahani maklumkan semalam, numbering. Untuk numbering merujuk kepada penulisan buku panduan soalan dan WIM yang terbaru. Min, dia numbering dia macam ni. Ini sahaja number yang dibenarkan. Sebentar ya, saya tulis type biar kita sama-sama share kat sini. Mana words? Nampak tak ni? Belum. Okey. Okey. Start dia ni. Okey. Satu. Right. Yang terbaru kan dia kata kurungan. Dia kurung. Satu A. Sorry. A. Roman. Dot. Makin lama makin ke dalam. Ya. Baru dash. Dot dan hilang pula. Tak boleh lah. Yang terakhir adalah dash.
ni. Sekejap. Clear tak? Nampak tak? Yang ada dinyatakan dalam format tu hanya sehingga dash sahaja. Dan untuk makluman, apa yang kita boleh copy setakat maja je, topik yang kita cover masuk dalam lesson plan hanyalah ini saja. Syed tu tak bila. Okey. 1.1 dan A sahaja dibawa masuk dalam lesson plan. Sampai sini clear? Clear tak sampai sini? Tak ada respon. Faham kan? Okey. So, untuk hari ini, sebab kenapa saya minta maaf ganggu masa tuan-tuan, bila kita semak semula dan mistake saya tak kata salah pembangun, saya tak semak dari awal dengan Refine Coco. Sebab saya expect semua nota tu dah di-extract daripada Refine Coco. Cuma itulah bila tergerak hati sebab dah dapat tarikh daripada JPK ni, tu yang kata, tak apalah, semak sekejap lah dengan Refine Coco. Bila semak dengan Refine Coco, saya harap satu modul tu je lah. Modul lain saya harap okey lah kot. Mungkin yang kebetulan saya semak base pada modul tu, nak tunjuk sampel pada Puan Mahani hari tu, base pada semakan, itu yang terjumpa. Dan saya harap sangat modul lain dah memang betul exactly extract daripada Refine Coco kita. Dan sekiranya saya bagi tahu betul konten modul tu memang kita perlukan untuk ajar pelajar, tuan-tuan tambahlah pada Refine Coco. Masukkan tajuk subtopik untuk Refine Coco. Boleh? Pada related skill, related knowledge kan tuan-tuan? Jangan tambah kat WA pula. Okey tak ni? Sebab kalau okey saya nak release. Sebabnya saya tak nak ambil masa panjang tuan-tuan. Cuma nak share mistake yang saya buat ni. Saya termiss satu step untuk semak. Sebab bila kita dah setting ni, insya-Allah kita semak nak tallykan antara kita nak tallykan antara lesson plan dengan keterangan dah mudah. Sebab elemen tu kita dah follow. Okey? Boleh ya tuan-tuan? Saya minta bantuan. Saya tahu berbaki lebih kurang seminggu sahaja lagi sebelum kita bergerak untuk pergi semakan. So saya nak mohon bantuan semua ambil masa sedikit semak semula konten, cover tak Refine Coco dan Refine Coco kita, dan semak juga aims yang telah kita bangunkan. Memenuhi tak sepatutnya apa yang tertera pada related skill bagi WIM yang direct. Satu WA, satu set kertas penerangan, dan bila digabungkan mematuhi dan cover tak WA yang terlibat untuk aims tu. Boleh ya? Boleh tak? Kalau boleh saya nak release sebab tuan-tuan pun ada kerja. Saya ambil masa sekejap je ni untuk bagi penerangan. Okay. Puan Nisa? Untuk JMTI, kita nak tanya juga untuk jadual yang JPMBB tu. JMP APP. Yang tu pun semua jadual tu dibangunkan ke ataupun tak?
Kalau tak kita nak buat penerangan dalam ni ke atau macam mana? Kalau tu okey, kalau yang lain dah clear sebab yang ni pun actually kami ada buat recording. So nanti kami akan share balik recording ni. Untuk auto kalau nak sambung tugasan anda saya rasa dah boleh release. Cuma JMTI kalau tak ada buat JPPMPB tu dan JPAMPB banyak no. Ada Tiga jadual. sebelum bangunkan WIM. Banyak benar jadualnya. Yang ni. Ada 3. JPPMAPP, JPMPB. Oh tak share. Ada Bukan sebelum ni ada dah buat ke yang HQ kita minta? tanya. Kalau dah ada buat it's okay. Kalau dah ada buat tak ada masalah Win. Cuma kita risau kalau tak ada buat. Tapi in case kalau nak format dia kita ada, kita boleh share. And then kalau dah buat alhamdulillah. Cuma boleh terus dengan semakan lah. Yang base pada yang kita maklumkan tadi. Ya, apa Haji Amira, yang target masa bengkel nanti, apa output yang diperlukan at the end of the bengkel tu? Dengan JPP tu ke? Apa yang perlu ada? WIM kita di endorse. Ya. Dan kita dapat maklumat daripada versi Puan Mahani memang semakan tu sedetail Yang tadi yang Haji Amira terangkan tadi lah. Dia memang akan rujuk kepada Refine Koku dan dia refer juga pada jadual yang kita bangunkan tu. 3 jadual tadi. Dan dia akan talikan dengan konten WIM yang kita bangunkan. So maksudnya nanti ada panel panel luar macam hari tu? Ya. Macam kat Terengganu hari tu. Macam kat Terengganu, okey. Ni Pak Hajar nak bawa printed lah. Kalau nak senang, based pada pengalaman sebelum ni, bawa yang printed. Sebab panel ni kita tak tahu faktor usia yang kategori mana yang diorang jemput. Betul. Biasa tu memang dah so print lah tu. Dia orang kalau ada printed tu laju sikit lah. Mudah sikit nak semak. Okay, mungkin kita release dulu. Dalam minggu depan kita cari masa untuk sit down semula in case ada perkara berbangkit lah. Ataupun apa-apa nak share, nak rujuk sebelum kita pergi bengkel. Nanti Hajar nak share kan dengan dokumen tu? Dokumen tu saya boleh share. Nanti saya share melalui Puan Zaidah dan recording ni pun kita share juga. Kita kebetulan ada record. So untuk semak semula lah, review macam mana pelaksanaan tadi tu. Kami pun tunggu juga, kami akan hantar nama ke JPK hari ni. Lepas tu kita tunggulah surat ataupun memo daripada JPK, baru kita tahu konten apa yang dia nak kita bawa sekali lah. Printed ataupun tak printed, tu kita akan update kemudian. Okey. Dalam kena tahu apa dokumen diperlukan dan apa yang perlu dihasilkan untuk disemak masa bengkel lah. Jadi kita siap dia lah. Ya, betul. Hajar. Ya, saya. Tadi saya dengar sikit pasal yang borang JMPB ni. Ini yang format yang awal hari tu bagilah kan? Yang format tapi cuba double check balik. Sebab kita ada review dan review. Yang ni saya tengok dia punya contoh ni yang ada jadual pembahagian bahan bertulis. Lepas tu dia ada learning activity, CU work activity, yang tu lah kan? Ya betul. Tapi yang ada tak yang ada topik? Sekejap yang Sekejap. Sebab yang kita bangunkan ikut yang hari tu yang masa Jamira bagi yang sebelum kita pergi Terengganu tu. Sebelum Terengganu ke? Yang format yang lepas balik Terengganu tu kan dia orang kena buat WIM kan? Yang ni ke Zaidah? Sekejap saya tengok. Yang kita bangun ni masa Koptipa pentaliahan tu sebelum tu. Ya. Yang masa JPK nak datang. Yang ni ke? Yang maksud sama tak? Kalau dah sama is okey, tak ada masalah. Saya pun dah tak ingat format mana satu. Terlampau banyak format kita dan ada dia punya perubahan sikit sangat. Kita terpaksa buat pindaan tu based pada teguran. Cuba klik kat core. Yang ni. Yang saya bagi tu dah ada topik ke? Topik.
Ada. Topik. Topik kan. Cuma kami pun tak semak lah sama ada jabatan buat ke tak. Awin buat kot lah. Sebab Awin tahu benda ni kan. Jabatan lain Sebenarnya masa yang Puan Mahani tanya, macam ni, masa Puan Mahani tanya tu kan kita tulis kat sini, pasal tak dekat biru atas ni, teori lesson plan dan dalam bracket ada title kan. Okey, sebenarnya topik ni adalah title kita. Kalau kita di JTM lah. Tapi sebab kita standardkan format ini sama dengan format yang subjek umum tu hari tu. Ini sebenarnya kita samakan dengan format subjek umum. So adakah, saya malas dah nak pindah sebenarnya. Topik ni kalau nanti pegawai JPK tanya, kata merujuk pada topik ni, tajuk kita dah ni. Sebab kalau boleh saya tak nak pindah lah sebab kita dah standardkan dengan subjek umum hari tu. Kalau ikut JPK, dia start daripada sini saja. JPK dia ada yang ini je. Itu yang saya highlight ni adalah yang format asal JPK. Dan topik ni dia berada di bawah lesson plan teori ni, dia ada dekat sini. Dalam bracket title. Title ni tajuk dia lah, topik kita ni lah. Kalau JPK lah. Tapi saya buat macam ni hari tu, kita bincang buat macam ni sebab subjek umum kita dan TVET provider technical. Kita ada TVET provider technical juga yang tidak merujuk kepada NOS. Jadi kita tak boleh nak katakan dia work activity. Dia adalah topik kita, subtopik. Sebab tu kita bangunkan template macam ni. Tapi hari tu bila bahagian work activity tulis not available kau tengok contoh. Ya betul. Itu untuk TVET provider. TVET provider technical. TVET provider tak ada rujuk emas. Sebab tu saya bangunkan format macam ni lah untuk mudahkan TVET provider kita juga. Dia isunya dengan dekat Citra tu kenapa dia tak boleh terima? Dia tanya saya mana title. Takkan letak kod sahaja. Tak, kita kata title kita ni dah rujuk kat sini. Kita dekat topik. Kita dah dekat topik. Sepatutnya kalau tulis betul, ikut penulisan JPK ni, start daripada yang kita highlight ni, bawah kod kita ni dia ada bracket untuk tulis ni lah, pengenalan undang-undang dan peraturan syarikat. Tapi kan Kak Mira, format yang Kak Mira bagi tu memang bawah title tu ada tajuk. Adalah dia punya ada tajuk. Tajuk tu lah. Saya share yang saya teori lesson plan tu ada tajuk. Adalah ayat dia kan? Ada ayat ada turunnya betul bawah tu adalah ayat dia tu, ayat yang macam tu kan. Saya dah share. Sebab kita orang dah confuse format yang mana, banyak sangat dah berubah ni. Kita takut temis sebab kadang kita bagi dekat auto ni biasanya sebab kita selalu duduk dalam auto, kita selalu tukar. Takut kita temis dengan you all, kesian pula. Sebab kita ada temis tak bagi apa itu kerja MTI. Rasa macam dah bagi tapi kita tak bagi. Yang SLT baru tu ke? Tak ingat lah. SLT ada bagi boni yang terbaru. Yang terbaru yang siapa pergi mekatronik, itu yang terbaru. Itu ada. Sorry lah ya. Ada baru lagi? Ada. Yang dekat mekatronik dapat tu. Yang mekatronik ada dalam share. Ya Allah, letih rasanya pindah. Inilah. Yang ni ada tajuk dia kan, yang Melaka Lukisan Mekanikal. Ini untuk ini yang kosong. Tak apa. Kalau pindah terus bawah tu okey. Tapi untuk yang modul yang kita mapping dengan NOS, dia akan redundant lah nanti. Berulang lah topik tu. Dia akan berulang lah. Sebab ada dekat sini lah ada ni. Tapi kalau tak tulis, jawab je lah topik kita dah tulis di sebelah. Sebenarnya topik dengan title tu sama kan? Sama. Topik tu juga title. Tajuk. Okey. Kalau tak ada, saya release dulu ya. Okay. Untuk tuan-tuan buat kerja, terima kasih. Dekat mana Kak Mira? PD? Kalau maklumat awal, cuma PD ya. PD. Hotel mana sebab kita memang menumpang dengan JPK kali ni. PD bukan Melaka silap.
PD. PD dengan Melaka mana jauh? Dekat-dekat sudah lah. Sebelah. Tak balik raya kak. Dekat-dekat sudah lah. Kami dah balik kampung. PD dengan Azimah Melaka dengan jauh. Alvin patutnya cuti. Terpaksa extend ni. Tak, sebab kalau ikutkan kita minta dengan JPK minggu selepas raya. Dia dah setuju nak buat minggu lepas raya tu. Minggu lepas raya haji. Sebab kami blok jadual kami pun minggu lepas raya haji. Minggu lepas, sebelum kita orang gerak Gijitral, dia call bagi tahu dah tak ada tarikh lain, itu je tarikh. Geng-geng Kelantan kena korbankan cuti. Wan balik awal, Wan. Baca awal Siap cepat-cepat Apa kami dah siap lah 3 hari. Yalah. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Saya share pada semua nanti link ni, tapi dia akan ambil masa sikit untuk download. Sebab kita pakai Google ni kan. So dah dapat nanti saya share. Alright. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Tapi Mira rasa semua terdiam tu sebab dalam tu. Kesiannya dia orang. Tak, Mira check kan, pasal tak Mira check mula-mula? Hanya comparekan base kepada lesson plan. Yang ni bab Mira expect, dia dah tarik tau benda tu. Waktu kali tu. Mesti masing-masing ambil title dia. Ya. Konten dalam tu tak sedip. Sebelum ni kita bangun kahwin pun macam tu je. Ya, sebab nak pergi. Lepas tu bila nak pergi kan Mira cakap, Mira semak semula. Lepas tu Mira sangkut yang dekat iklan tu. Macam mana nak cari? Dan kita sebelum ni lesson plan kita tak bangunkan. So bila sekarang lesson plan, dia dah terikat kita sampai Aims. yes. So nak tak nak dia kena kita record kan? Tak. Okay. Tapi kesian dengan cikgu ni nak ngecek balik sebab yelah patutnya kalau semakan awal tu bukan silap dia orang, sebab kita pun tak remind kan. Sebab kita pun tak ada, kita pun cekau mana yang datang dulu. Dan itulah bila ada perubahan pun kita update dalam bengkel tu. Kita pun tak sempat nak follow up. Right, okay. Terima kasih semua.